Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Ogos 2020 bersama saya, Syazwana Amir. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng hari ini bersedia untuk membersihkan namanya dan membuktikan beliau tidak bersalah daripada pertuduhan rasuah yang dihadapinya. Up to now, MECC has not shown where is the money that I'm alleged to have taken his corruption money, as gratification. There's no 3.3 million in my bank account related to that amount of gratification. No 3.3 million cash in my possession. So if there's no 3.3 million in my bank account or 3.3 million ringgit in my possession has cash, where is the corruption? Terdahulu di Mahkamah Session di Butterworth, Lim yang juga bekas Menteri Keuangan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah 3.3 juta ringgit melibatkan projek jalan utama dan terowong bawah laut di negeri itu. Susulan wujudnya kluster baru COVID-19, semua anggota parlimen yang baru pulang daripada kawasan di isytihar PKPD perlu menjalani ujian saringan sebelum menghadiri sidang Dewan Rakyat. Sesiapa yang di dalam kawasan yang diumumkan sebagai MCO atau Enhanced Movement Control Order ataupun TEMCO, Targeted Enhanced Movement Control Order, Semi-MCO dan juga Local MCO. Jadi mana-mana ahli-ahli yang berhormat yang pulang ke kawasan yang merupakan kawasan-kawasan yang tersebut, saya mengikut arahan KKM, maka perlu dibuat ujian sebelum datang semula ke Dewan. Ya. Azhar berkata arahan itu juga termasuk kepada sesiapa yang bergejala dan diletakkan sebagai kes individu dalam siasatan, individu dalam pengawasan dan yang mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19. Sebelum ini, KKM menyuarakan kebimbangan bahawa kluster Siva Gangga yang bermula di Kedah ada kaitan dengan genom COVID-19 dikenal pasti sebagai perebak utama di Mesir dan Pakistan. Menteri Luar Hishamuddin Hussein berkata dia telah memohon maaf kepada Dewan Rakyat dan membayar kompaun akibat tindakannya menghisap vape ketika sidang Dewan Parlimen minggu lalu. Saya dah nyatakan apa yang salah tetap salah. Saya dah mengakui bahawa saya salah dan saya dah minta maaf. Dan kata pasal mengenai pasal denda, saya pun dah pun di compound dan saya pun dah bayar fine yang dijatuh turunkan. Jadi kalau yang berhormat daripada keluar nak masih lagi memainkan politik di Dewan ini, banyak kerja lagi untuk kita bincangkan di sini. Hishamuddin berkata demikian ketika menjawab isu tersebut yang dibangkitkan Ahli Parlimen Kluang Wong Shuki di Dewan Rakyat hari ini. Minggu lalu, Ahli Parlimen Sembrong itu mengaku salah dan memohon maaf kerana menghisap vape semasa persidangan Dewan Rakyat selepas videonya berbuat demikian tular di media sosial. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob mengingatkan kerajaan negeri untuk tidak mendahului kerajaan persekutuan dalam sebarang pengumuman peraturan membabitkan penularan wabak COVID-19. Di Sabah misalnya, ada pengumuman daripada kerajaan negeri yang mengatakan perhimpunan lebih daripada 150 tidak dibenarkan. Ini juga menyalahi daripada peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Akta 342 bahawa perhimpunan maksimum adalah 250. Jadi kerajaan negeri tak boleh kata dia hanya benarkan setakat 150. Semua peraturan mesti dikeluarkan oleh satu sumber, iaitu Kerajaan Persekutuan melalui Akta 342. Beliau berkata semua peraturan digariskan dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 adalah di bawah Kerajaan Persekutuan. Justru beliau menjelaskan kesan pengumuman oleh kerajaan negeri tanpa kelulusan Kerajaan Persekutuan menyebabkan peraturan terbabit tidak boleh dikuatkuasa dan pihak polis tidak dapat mengenakan sebarang kompaun. Malaysia telah mencatatkan 5 kes COVID-19 yang diimport dan 6 kes penularan tempatan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 9,094 kes.
5 kes import tersebut adalah pulang dari negara Australia iaitu 3 kes, Jepun 1 kes dan Singapura 1 kes. Daripada 6 kes penularan di dalam negara, 5 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 1 kes adalah bukan warga negara Malaysia iaitu kes saringan di tempat kerja di negeri Selangor. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk pemerhatian dan rawatan. Dr. Nur Hisham turut mengumumkan 3 daripada kes penularan tempatan berasal daripada kluster Kurau yang berpunca daripada aktiviti kunjung-mengunjung semasa perayaan Aidiladha yang lalu. Terdapat 19 kes pulih hari ini menjadikan jumlah kumulatif pulih sebanyak 8,803 kes atau 96.8% daripada jumlah keseluruhan. Tiada pertambahan kes kematian dan jumlah kematian kekal dengan 125 kes. Bukit Aman sedang menyiasat kemungkinan penglibatan anggota polis dalam melindungi pusat perjudian haram di Sungai Buloh. Ini selepas seorang pemilik rangkaian gerai burger mendakwa kewujudan sejumlah pusat perjudian di Bandar Baru Sungai Buloh dalam satu video tular 2 hari lalu. Muhammad Asri Hamid sebelum ini mendakwa tiada tindakan diambil oleh pihak berkuasa ke atas premis tersebut walaupun aduan telah dibuat mengenai perkara itu. Beliau turut mendakwa sikap berat sebelah kerana tiada tindakan daripada polis serta Majlis Bandaraya Shah Alam terhadap mereka di saat beberapa gerai burger miliknya di sana disita. Susulan pendedahan itu, Polis Daerah Sungai Buloh mendakwa pendedahan Asri tersebut tidak tepat, boleh bersifat fitnah dan mencemarkan imej polis. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah itu, Syafaatun Abu Bakar berkata, pihaknya telah mengadakan 6 serbuan terhadap kegiatan perjudian di kawasan itu pada 8 Ogos lalu. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, Zamri Yahya mengesahkan pihaknya telah memulakan siasatan terhadap perkara itu. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.